محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد. Kasih kepada Ustaz Hazwan, pada seluruh penonton ataupun mereka yang mengikuti secara langsung live daripada Facebook Pasti dan juga Facebook juga Mahat Tahfiz Abdul Razak sendiri pada ketika ini. Ya, ahlan wa sahlan diucapkan, dan kita pada malam ini alhamdulillah diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mendengar suatu tazkirah, ya, bukan nak ceramah sangat. Ya, sebab benda ni benda yang sudah berulang-ulang kali, ya, kita mendengar dan mengetahui kisah-kisah yang berlaku di sebalik peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang mana ayat yang telah dibacakan oleh pengurusi moderator sebentar tadi telah pun menceritakan berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang menyatakan betapa pentingnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan surah tersebut dengan surah Al-Isra'. Tetapi sebenarnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ada dua peristiwa, ya. Ada dua peristiwa yang berlaku. Satu namanya Al-Isra'. Kalau berdasarkan kepada surah Al-Isra' itu hanyalah menceritakan pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan malaikat Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada situ barulah berlakunya apa yang dipanggil Mi'raj. Ya, Mi'raj iaitu pergerakan Nabi dari Masjidil Aqsa, dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke Sidratul Muntaha, dan akhirnya melintasi tahap Sidratul Muntaha lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi menerima ibadah salat. Ya. Jadi sebenarnya kalau nak diceritakan tentang Isra' dan Mi'raj ini, terlalu banyak sudut yang boleh kita ambil untuk menjadi iktibar. Kalau di kampung-kampung dulu nak ceritakan kisah Isra' Mi'raj ini panjang, ya. Kalau dikuliahkan mungkin sampai ke 12:30 malam pun tak tentu habis lagi. Ya, kalau dibacakan tentang hadis-hadis, ya, di dalam kitab-kitab hadis, ya, banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dengan banyak periwayatan, ya, yang tidak mampulah untuk kita nak meneliti, ya, terlalu banyak, ya, riwayat-riwayat tersebut. Baik, tetapi apa yang suka untuk kita fokuskan pada malam ini hanya beberapa isu saja, ya. Tajuk pun apa ni, Isra' Mi'raj, jambatan ke akhirat, dia nama, ya. Jadi nak cerita jambatan ke akhirat, akhirat pun tak tahu kat mana lagi. Tiba-tiba Isra' Mi'raj ni, ya, jambatan menuju akhirat. Ya, tapi sememangnya benar, ya. Satu perkara yang boleh kita ambil pengajaran pada peristiwa Isra' Mi'raj ini ialah berkaitan dengan masa. Itu saja yang nak kita fokuskan di sini. Ya, berkaitan dengan rahsia masa. Mungkin sebahagian daripada kita pernah mendengar apa yang saya sampaikan ini, iaitu perbezaan masa dan juga waktu, ya, perbezaan masa dan juga waktu. Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pergerakan baginda daripada Masjidil Haram
menuju ke Masjidil Aqsa, lalu dibawa naik ke langit dan turun kembali sehinggalah ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, menurut setengah pandangan ulama sangat sekejap. Sangat sekejap. Ya. Yaitu dikatakan hanya sekitar 10 saat saja. Setengah riwayat, ya. Mana ibarat kalau kipas yang berpusing itu, daripada dia pusing ke tepi, nak patah balik ke tengah, dah sampailah, ya. Ataupun ibarat kata kalau daun tingkap, ya, daun tingkap di kampung itu kan, kalau ditolak daun pintu tingkap itu belum sampai ke hujung, Nabi dah patah balik dah. Dan setengah riwayat menceritakan bila Nabi SAW kembali ke tempat pembaringannya itu, ya, tempat baringnya itu masih panas. Mana bila sebut tempat baringnya itu masih panas, maknanya perjalanan itu sangat sekejap. Macam kita lah, duduk ke atas kursi kan, duduk atas kursi, kita pun bangkit, ada orang lain datang duduk, weh, panih hari kursi ni, siapa lah duduk sini kan. Jadi nak ceritanya, tempoh jangka waktu yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu sangat sekejap. Tetapi berdasarkan kepada perkiraan normal, ya, perkiraan biasa, sebenarnya perjalanan Nabi SAW itu memakan masa 100,000 tahun 2 bulan. Lama tak lama? 100,000 tahun 2 bulan. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, ya, bahawa perjalanan malaikat ini daripada bumi naik ke langit adalah disebut oleh Allah khamsina alfasanah, iaitu 50,000 tahun. Jadi perginya 50,000 tahun, patah balik turun 50,000 tahun, maka sudah berapa? Sudah 100,000 tahun. Kemudian perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa sebulan, perjalanan Masjidil Aqsa balik ke Mekah sebulan. Ya. Jadi nak ceritanya bahawa perjalanan keseluruhan secara perjalanan makhluk lah akan mengambil masa 100,000 tahun dan 2 bulan. Tetapi dengan kudrat kuasa Allah yang disebut dalam ayat itu, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya. Atas kekuasaan Allah, perjalanan yang asalnya 100,000 tahun dan 2 bulan berlaku dalam tempoh kurang lebih 10 second, 15 second begitu. Ya. Jadi kalau kita meneliti dengan mendalam, kita akan mendapati bahawa ada 2 perkara yang wujud di dalam dunia ini. Satu yang namanya waktu dan satu lagi namanya masa. Ya. Perkara ini telah pun dikaji sendiri oleh siapa? Oleh Albert Einstein, ya, seorang pakar fizik, pakar sains, ya, yang kita pun tahu kan, disebabkan terlalu kuat nak mengkaji itu sampai rambut pun tak sampai nak sikat kan. Bercerabai rambut dia, bercabar rambut. Albert Einstein kan, tak sampai nak sikat rambut pasal duk mikirkan, ya, tentang apa yang dipanggil sebagai relativity masa, the time relative, ya. Ni nak kaitkan dengan cerita jambatan akhirat ni, ya, yang mana menurut Einstein bahawa masa itu boleh diperlahankan dengan berlakunya kelajuan, ya. Semakin bergeraknya sesuatu itu dengan laju, maka masa dapat diperlahankan. Tetapi Einstein tak jumpa macam mana boleh untuk dijadikan kelajuan sehingga waktu itu berhenti.
ataupun dengan kelajuan menyebabkan masa berpatah balik. Ya. Dalam teori fizik tu dia dah buat calculation, dia nampak macam boleh. Ya. Rasa macam boleh buat. Rasa macam boleh calculate. Dengan kelajuan sekian sampai kepada Mach 10 contohnya, kelajuan yang mencecah supersonik. Ya, kelajuan mencecah kelajuan cahaya contohnya, ya. Boleh sehingga mencapai masa itu mungkin boleh jadi kosong, tak bergerak langsung, ya. Tapi secara teori dan kiraan bolehlah. Tetapi secara praktikalnya Albert Einstein ni tak mampu untuk membuat uji kaji berkaitan dengan time relative. Maka banyaklah pengusaha-pengusaha filem, contohnya seperti Steven Spielberg. Ya, dia ambil idea ini disebabkan di alam perfilman apa saja kan boleh dilakukan. Maka teori Albert Einstein ini berkaitan dengan time relative ini dihasilkan cerita seumpama Back to the Future. Ya, bagaimana pelakon itu, siapa nama tu? Ya, Fox ke apa nama tu? Ya, Jimmy Fox. Ya, dia boleh bergerak jumpa abah dia, jumpa maknya di masa depan. Dia bergerak sampai jumpa atuknya 100 tahun sebelum itu, dia boleh pergi ke masa depan. Ya, tapi yalah, itu dalam filem boleh dibuat. Tetapi sebenarnya perkara yang berkaitan dengan Back to the Future ni, iaitu penguasaan masa dan waktu dalam Islam telah pun benar-benar berlaku. Ya, bukan baru teori nak tunjukkan bahawa ia boleh berlaku, tetapi suatu realiti yang telah pun berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tadi, perjalanan yang sebenarnya memakan masa 100,000 tahun dan 2 bulan dapat berlaku dalam tempoh kurang daripada katalah 15 saat. Ya. Jadi hari ini saya nak sebutkan apakah beza antara waktu dan masa. Jadi waktu itu adalah suatu pengukuran yang standard, yang telah dipersetujui oleh kesemua pakar-pakar berkaitan dengan fizik sebagai contoh, iaitu setiap 60 detik, 60 saat maka 1 minit. Setiap 60 minit adalah 1 jam. Setiap 24 jam adalah 1 hari. Dan setiap 7 hari adalah 1 minggu. Dan setiap 30 hari sebulan. Dan setiap 365 hari adalah 1 tahun. Ya, dan seterusnya. Sehingga 1 dekad setiap 10 tahun, 1 abad setiap 100 tahun. Itulah yang namanya apa? Waktu. Kerana ia boleh diukur. Waktu ini boleh diukur. Ukurannya secara asas pada muka jam. Ya. Kita tengok muka jam itu ada angka 1 sampai ke 12 dan saatnya bergerak setiap 1 second itu, itulah namanya waktu. Tetapi ada satu lagi makhluk Allah yang dinamakan masa. Dalam bahasa Melayu mungkin kita tak nampak dia punya maksud masa itu, tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris baru kita nampak. Masa itu sebenarnya adalah space ataupun ruang. Ya. Kan kalau kita sebut, biasa kita dengar orang putih sebut time and space, iaitu waktu dan ruang. Ya. Jadi masa itu sebenarnya adalah ruang. Sebab itu masa itu tidak fix, dia tidak tetap. Masa itu berganjak berdasarkan keperluan seseorang. Tiap-tiap orang kita mempunyai waktu yang sama, tetapi tidak memiliki masa yang sama. Boleh faham tak?
Ya, saya ulang balik. Tiap-tiap kita mempunyai waktu yang sama tetapi tidak memiliki masa yang sama. Contohnya, contoh mudah yang kita telah pun melalui kehidupan kita ini. Pernah tak kita merasakan pada satu hari itu kita merasakan terlalu sekejap? Ya, terlalu cepat masa itu berlalu. Pernah rasa tak? Cepat sangat. Pagi-pagi bangun, baru sarapan, baru apa, dah petang. Ya. Dan ada pula orang yang dalam masa satu hari itu juga dia boleh berada di banyak tempat. Banyak tempat. Ada orang tadi dalam masa satu hari dahlah cepat masa itu berlalu dirasakan, dan dia berada di titik yang sama. Maknanya kalau dia ada di rumah, maka di rumah itulah dia akan menghabiskan tempoh waktu itu. Ya. Tetapi ada orang yang dalam masa 24 jam, contohnya pukul 6 pagi dia berada di Johor Bahru, pukul 9 pagi dia sudah berada di Kuala Lumpur, pukul 11 dia sudah berada di Ipoh mengadakan meeting 1 jam. Ya. Kemudian pukul 3 dia sudah berada di Alustar. Kemudian dia naik flight lagi pukul 6 sudah sampai ke Senai, Johor contohnya. Kemudian malam itu pukul 9 dia sudah berada di Singapura. Ya. Bayangkan dalam masa 24 jam yang sama, ada orang hanya terikat dan tersangkut di suatu ruang yang tetap, yaitu di rumahnya saja, dan ada orang berada di 5 buah tempat. Ya. Dan orang yang berada di 5 buah tempat tu pula merasakan, lamanya hari ini berlangsung. Mana aku pagi pukul 6 daripada Johor Bahru, dah bergerak sampai ke Alustar, dah balik sampai ke Johor dan ke Singapura pada 9 malam. Kalau orang ceritalah kat kita, aku pagi subuh tadi ada kat JB. Lepas tu pukul 10.09 tu ada kat KL. Kejap lagi pukul 11 tu dah ada kat Ipoh. Pukul 3 dah ada kat Alustar. Pukul 6 tu aku dah sampai ke JB balik. Pukul 9 aku sampai Singapura. Orang kata apa? Gila kau ni. Kau ni wali ke apa? Kan? Nampak tak? Jadi nak ceritanya begitulah. Bahawa dengan masa, ada orang boleh berada pada ruang yang banyak. Ya, dan ada orang boleh tersangkut dalam satu ruang yang sempit. Ya, itulah bezanya antara waktu dan masa. Mungkin tak ada yang tak nampak lagi. Mungkin cannot brain lagi lah, apa benda lah ustaz ni cerita, apa kaitannya ni. Orang nak cerita jambatan akhirat. Ya, belum sampai lagi. Kena tunggu sampai habis baru faham. Kalau dengar ni berhenti kat sini memang tak faham. Ya. Baik, saya contohkan lagi. Ya, dengan beberapa contoh-contoh yang lain. Contoh bagi waktu. Ya. Ashabul Kahfi. Ya, kita tengok cerita Ashabul Kahfi. Mereka tidur di dalam gua berapa lama? 309 tahun, betul? Baik, jadi 309 tahun tu apa nak diukurkan? Waktu ke masa? Bagi orang di luar gua, 309 tahun itu adalah waktu. Kerana dikira hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehinggalah sampai 309 tahun. Betul tak? Tetapi bagi Ashabul Kahfi, 300 tahun yang berlalu itu bagi mereka adalah satu hari. Macam mana kita nak jawab tu? Di luar gua 309 tahun, di dalam gua satu hari. Jadi manakah waktu, manakah masa? Ya. Jadi di luar gua itu dikira waktu, pasal dikira satu hari, 2 hari sampai 309 tahun. Sedangkan Ashabul Kahfi di dalam gua berada pada lingkungan
1 hari saja. Ya. Mana sehinggakan Ashabul Kahfi itu apabila mereka bangkit, tak ada seorang pun yang terperanjat, yang mengatakan, kau punya janggut dah sampai ke lantai lah aku tengok. Tak ada. Ada yang berkata ke, kuku kau panjangnya, berapa lama dah ni? Ya, tidak ada dialog seumpama itu disebut. Ya, dan mereka pun tak ada pun rasa macam, sakitnya pinggang dan 3 tahun dan tidur. Rasa kotat betul lah dan pinggang ni. Tak ada. Langsung tidak ada dialog tersebut dirakamkan di dalam Al-Quran. Apa yang berlaku di sesama mereka, berapa lama kita dah tidur? Ada kata mungkin setengah hari, ada kata mungkin 1 hari. Ya, dibuktikan lagi dengan apabila salah seorang daripada mereka menyuruh supaya sahabat mereka yang ada wang perak di dalam poket untuk pergi cari makanan. Ya. Baik, kita tahu poket ni adalah kain yang paling nipis, ya. Dalam tu yang dibuat sarung poket di belah dalam adalah kain yang paling nipis. Jadi cuba bayangkan, sepatutnya setelah berlalunya 309 tahun dari segi waktu, kain dalam poket itu patutnya jadi apa? Reput, hancur. Tetapi tidak berlaku. Mana duit perak itu masih elok tersimpan di dalam poket, yang boleh dikeluarkan oleh Ashabul Kahfi, bermakna dalam ruang gua sedang berlakunya masa, di luar gua berlakunya waktu. Faham tak tu? Faham ke faham? Ini cara baku. Kita kira faham ke tak faham? Faham ke faham? Ya. Nampak tak beza? Mana dalam 2 keadaan, di luar gua berlalunya waktu 309 tahun, di dalam gua kekal masanya dalam 1 hari. Begitu juga dengan peristiwa Uzair yang hidup selepas zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang guru yang mengajar kitab Taurat, mengajarkan kitab Taurat kepada anak-anak kecil di zamannya, lalu terfikir untuk dia bermusafir, lalu meninggalkan negerinya itu, ya, meninggalkan negerinya menuju ke suatu tempat. Dia lalu di sebuah bandar ataupun kampung yang sudah hancur, hanya tinggal tiang-tiang saja perkampungan itu. Lalu terdetik dalam hatinya, apakah kampung yang sudah runtuh ini boleh hidup kembali, boleh ramai balik orang yang tinggal di sini? Ya, timbul dalam hatinya persoalan. Ya. Kemudian ditakdirkan Allah Uzair ini merasa letih, lalu dia berehat di dalam sebuah gua juga, dikatakan di sebuah gua. Maka dia tertidur selama 100 tahun. Ya. Apabila dia bangkit pun sama juga, persoalan timbul seperti kisah Ashabul Kahfi tadi. Berapa lama aku tertidur ni? Dia terperanjat apabila melihat keldainya itu sudah reput sehingga jadi tulang. Ya, sedangkan dia yang berada di dalam gua bawa termos makanan, diandaikanlah macam bawa termos lah, 1 termos air, 1 termos berisi bubur kacang tu. Ya. Maka bila dia buka bubur kacang itu masih panas berasap. Dia buka termos itu, ya, bawa air kopi radik, ya, mais cawan, ya, masih berasap lagi, panas lagi. Jadi dia pun pening. Macam mana ni? Aku ni tidur rasanya macam setengah jam ke 1 jam. Bubur kacang aku masih panas lagi, ya. Bubur kacang masih panas lagi, air kopi radik pun masih panas lagi. Tetapi bagaimana keldai aku dah tinggal tulang. Ya. Jadi ini timbul persoalan, ya, di dalam benak Uzair. Ya. Jadi Uzair pun dikatakan terdengar suatu suara, ya. Uzair ini terdengar suatu suara
Ya, yang bertanya kepadanya, berapa lama engkau tidur? Dia kata pun aku tidur mungkin beberapa waktu saja. Ya, lalu diberitahu kepadanya bahkan engkau telah tidur 100 tahun. Ya, engkau telah tidur 100 tahun. Nampak tak? Jadi macam mana Uzair itu tadi yang di dalam guanya dirasakan seperti setengah jam, tetapi di luar tempat dia tidur keldainya sudah menjadi tulang, sudah hancur, reput. Ya, ini nak memahamkan kepada kita ada dua makhluk Allah Ta'ala yang berbeza sifatnya. Satu yang namanya apa tadi? Waktu. Dan satu yang namanya masa. Ya, kena faham betul-betul ni. Satu namanya waktu, satu namanya masa. Waktu boleh berubah tak? Tidak boleh berubah, kerana waktu bergerak mengikut muka jam. Apa ukuran yang pada muka jam berlaku 1 saat, 2 saat, 10 minit, 1 jam, terus akan berlaku secara tetap. Tetapi masa dia boleh mengembang dan menguncup. Ya, contohnya tadi kepada Ashabul Kahfi dan juga Uzair tadi, di dalam gua masa menguncup. Mana masa hampir tidak bergerak. Tetapi di luar gua berlalunya masa bagi Ashabul Kahfi 309 tahun, tetapi bagi dan juga bagi Uzair 100 tahun, tetapi di luar gua berlaku tempoh yang sangat panjang. Ya. Setakat ni boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham tak beza antara masa dan waktu? Contoh satu lagi last. Ya. Seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dikatakan Sayyidina Uthman ini Allah mengurniakan baginya karamah masa. Ya, Allah kurniakan kepada dia apa? Karamah masa. Yang mana Sayyidina Uthman boleh mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran hanya pada waktu Maghrib hingga ke Isya. Ya, bayangkan waktu Maghrib sehingga ke Isya kurang lebih 50 minit, 1 jam. Kalau waktu betulnya sejam 10 minit lebih kurang. Ya. Jadi kalau campur tolak dengan salat, dengan berzikir, berwirid, mungkin tinggal waktu nak menunggu masuknya waktu Isya kurang lebih 40 minit ataupun setengah jam saja. Tetapi bagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu boleh mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran di antara waktu Maghrib hingga Isya? Kalau pada ukuran waktu yang saya sebut tadi, waktu mengikut muka jam itu, logik ke tak logik untuk habiskan 30 juzuk Quran dalam waktu antara Maghrib hingga Isya? Sudah pasti tidak logik. Bagi orang yang mahir membaca Quran sekalipun, kalaupun boleh membaca Quran 1 juzuk dalam tempoh setengah jam, maka kurang-kurang dia kena menghabiskan 15 jam untuk mengkhatamkan 30 juzuk. Tapi Sayyidina Uthman boleh khatam 30 juzuk hanya dalam setengah jam. Itu apa benda tu? Masa ke waktu? Di sini contoh untuk waktu itu mengembang. Masa mengembang. Waktu 30 minit. Waktu ya, kiraan jamnya 30 minit. Tetapi Allah mengurniakan bagi Sayyidina Uthman seperti 15 jam. Kalau kita kata paling cepat boleh khatam 30 juzuk dengan membaca 1 juzuk setengah jam. Nampak tak? Macam cerita Ashabul Kahfi dan cerita Uzair, masa menguncup. Waktu bergerak 309 tahun, tetapi masa menguncup, masa kekal dengan sehari di dalam gua. Bagi kisah Uzair, waktu di luar 100 tahun,
masa dalam gua hanya 1 hari, atau bukan 1 hari, mungkin setengah jam saja. Bagi Sayyidina Osman, waktu berlalu 30 minit. Masa bagi Sayyidina Osman 15 jam. Faham tak? Itu nak kena tangkap dulu tu. Kalau tak dapat. Dia punya key dia kat situ. Ya. Iaitu perbezaan masa dan waktu. Sebab itu Allah Ta'ala mengurniakan bagi kita umat Islam dengan apa? Dengan rahsia masa, bukan waktu. Allah mengurniakan bagi kita umat Islam rahsia masa. Sebab itu waktu tak penting bagi kita. Waktu itu penting tetapi tidak sangat penting. Ya. Yang paling penting bagi kita umat Islam adalah masa. Bagaimana perkara Isra' Mi'raj tadi, kalau berbalik pada peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana waktu 100,000 tahun 100,000 tahun 2 bulan dari segi waktu dapat selesai dalam masa 10 saat. Itu waktu mengencup. Waktu menguncup, ya. Bukan masa menguncup. Terbalik. Waktu mengembang, ya. 10 saat berlaku pada sudut masa waktu bergerak 10 saat, tetapi masa yang Nabi dapat 100,000 tahun dan 2 bulan. Faham tak faham? Ya. Sebab itu kita Allah turunkan surah apa? Surah Al-Asr. Nampak tak? Allah tak turun surah Al-Waqt. Wal waqt innal insana lafi khusr. Bukan itu ayatnya. Allah menurun surah yang berbunyi wal asr. Nampak tak? Allah menurunkan surah Al-Asr yang bermaksud surah waktu ke surah masa? Surah masa. Kan kita terjemahkan demi apa? Demi masa, betul? Kita tak sebut demi waktu, bukan. Siapa yang terjemahkan demi waktu tu salah. Dia terjemahan sebenar demi masa, wal asr. Ya. Sebab itu rahsia masa ni Allah kurniakan bagi kita umat Islam. Kerana itu umur yang kita heboh mengirakannya, oh aku ni dah 4 series, aku ni dah 5 series, aku ni dah tua. Ya, itu hanya apa? Ukuran waktu. Sebab itu ukuran waktu ni tidak penting. Yang lebih penting ukuran masa. Saya contohkan satu lagi. Kalau siapa yang tak dapat faham lagi, saya contoh satu lagi. Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah yang masyhur. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya. Menurut kajian barat, apabila mereka menilai penulisan Imam An-Nawawi, dikatakan Imam An-Nawawi menurut setengah riwayat umurnya hanya 40 tahun begitu. Ada kata 30 tahun lebih. Kita ambil 40 tahun. Umur ni masa ke waktu? Soalan lagi, soalan cepuk mas. Umur itu apakah masa atau waktu? Jawapannya lah apa? Waktu. Umur Imam Nawawi pada sudut waktu adalah berapa tadi? 40 tahun. Pengkaji barat membuat perkiraan secara secara purata. Katalah satu muka surat kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi mengambil masa sehari. Contoh, nak tulis daripada muka pertama di bahagian atas kiri, atas kiri, ya, atas kanan, atas belah kanan tu saya harap, ya.
nak dihabiskan sampailah ke muka bawah tu dengan pakai pen yang celup, pen apa tadi? Pen bulu ayam tu, celup pada dakwat, nak ditulis tarik sikit, celup lagi, tulis lagi, celup lagi, tulis lagi. Andai katalah mengambil masa 1 hari untuk menghabiskan 1 muka surat, nak fikirkan idea, mungkin tengah tulis terbatuk, beralih pula, aduh, ambil kertas lain, tulis lagi. Ya, menurut pengkaji barat, Imam An-Nawawi punya penghasilan penulisan sepatutnya umurnya 300 tahun. Subhanallah. Sedangkan waktu umur yang diukur pada diri Imam An-Nawawi adalah 40 tahun. Pada sudut apa tadi? Sudut waktu. Tetapi pada sudut masa, Allah mengurniakan Imam Nawawi umurnya 300 tahun. Bahkan lebih panjang lagi sebenarnya. Kalau ikutkan sampai sekarang ni, Imam Nawawi masih hidup. Dia tak mati lagi. Faham tak? Kenapa pula Imam Nawawi masih hidup? Ya, itu nak diuraikan panjang pula lagi tu. Ya, baik, tak apalah, kita uraikan jugalah. Pahala ni, nak tanya satu soalan lagi. Pahala ni, siapa yang kena buat? Kita kan, orang yang hidup boleh menjana pahala. Betul tak betul? Hanya orang yang hidup boleh menjana pahala. Pada sudut jasad, Imam Nawawi sudah meninggal ke belum? Sudah meninggal, betul kan? Tetapi pahala masih berjalan. Pahala Imam An-Nawawi sampai hari ini masih bergerak masuk ke dalam buku catatan amalnya. Mana malaikat yang tulis catatan amal tu sampai sekarang tak boleh cuti. Tulis. Pasal apa? Buku-buku penulisan Imam Nawawi masih dibaca, buku-bukunya masih diajar, masih dikuliahkan di Masjid Surau. Bermakna pahala bagi Imam Nawawi masih masuk dalam catatan amal, seolah-olah dia masih hidup. Jadi umur Imam Nawawi sebenarnya berapa? Bukan 40 tahun. Sudah menjangkau 1000 tahun, kerana pahala masih wujud, mengalir masuk ke dalam catatan amalnya. Faham tak faham? Ya, sebab itu saya sebut tadi, yang penting bukan waktu, yang penting adalah masa. Ya. Jadi kerana itu, pada peristiwa Isra' Mi'raj ini membuka suatu rahsia yang dinamakan rahsia masa. Okey, jadi rahsia masa ni rahsia ke tak rahsia? Ya. Masa ni tidak rahsia lagi, ya, tidak rahsia lagi. Sebab itu masa ini telah pun Allah berikan dia punya apa? Dia punya kaedahnya. Ya, Allah telah memberikan kaedahnya dalam surah apa tadi? Surah Al-Asr. Cuba kaji balik. Siapa yang nak tahu rahsia masa yang Allah buka melalui peristiwa Isra' Mi'raj, maka sila rujuk surah Al-Asr. Ya. Sebab itu berbalik kepada cerita Albert Einstein tadi, ya, kita tak habis cerita tadi. Menurut setengah pengkaji sejarah, 7 tahun sebelum Albert Einstein meninggal dunia, sejarah hidupnya telah dipadamkan. Ya, Albert Einstein tadi kan pengkaji dalam ilmu fizik berkaitan dengan kuantum, berkaitan dengan relativity masa, time relative. Ya, dia percaya bahawa boleh berlakunya apa tadi? Time travel boleh berlaku.
dalam teorinya boleh berlaku, tapi pada sudut realitinya macam mana nak buktikan? Dikatakan bahawa Albert Einstein ni satu ketika dia pergi ke Syria, bertemu dengan seorang ulama. Lalu ditanyakan kepada ulama itu, "Wahai tuan guru, ya, saya ni telah pun mengkaji berkaitan dengan time relative, ya, berkaitan dengan relativity masa, sehingga hari ini saya tidak menemui jawapan, ya, sehingga hari ini saya tak bertemu jawapannya." Maka tuan guru tu tanya, "Awak punya apa dipanggil rumus tu apa? Saya nak tengok rumus awak." Ya, awak punya istilah bahasa Inggeris dipanggil apa? Quotient. What's your quotient tentang masa? Dia buat apa? E equals mc square, kan? Selalu kita pernah tengok tak? Saya tulis sini, ya. Ya, saya tulis kat papan hitam ni, selalu pernah kita tengok. Dia akan buat dari E, ya, bersamaan mc kuasa 2. Nampak tak, nampak tu dalam whiteboard tu, nampak tak? E equals mc square. Maka tok guru yang Albert Einstein jumpa tu, dia kata, "Salah. Kalau kau nak tahu macam mana boleh jadi time travel, kau kena tukar ni. Kau punya quotient ni kena tukar. Kena buat E, ya, equals C square divide by M." Macam tu. Faham tak? Bahawa E equals C square divide by M. Baru dapat time travel. Faham ke faham? Okey, saya terangkan. E ni apa? E ni energy. Ini belajar fizik sikit. Cikgu-cikgu pasti tu pastilah belajar fizik. Ya. E ni apa? Energy. Energy tu apa? Tenaga. Betul? M ni mass. Mass tu apa? Benda, bahan. C ni constant. Ya, suatu bahan yang tetap berkuasa 2. Mana secara constant, berterusan. Begitu. Ya. Sebab tu bagi Albert Einstein mengatakan untuk menyingkatkan masa kena tenaga yang lebih tinggi. Betul tak? Bila tenaga lebih tinggi, masa akan jadi perlahan. Betul tak? Jadi tok guru tu kata, bukan, kau punya kiraan tu tak tepat, tak betul. Ya. Yang betulnya ialah E, mana energi, kekuasaan, tenaga yang tinggi datang daripada constant, mana istiqamah, dibahagi dengan benda. Ya. Maknanya lagi kecil benda, lagi tinggi tenaga. Faham tak tu? Lagi kecil benda, lagi tinggi tenaga. Albert Einstein punya kiraan, lagi tinggi tenaga, lagi besar bahan, lagi tinggi tenaga. Betul tak? Dalam logik kita lah. Betul? Mana kalaulah bom atom itu besar, dia punya peledaknya tu besar, dia punya warhead tu besar, maka meletupnya lebih kuat. Betul tak? Ya. Mana teori kebendaan Albert Einstein ni merujuk kepada nak dapat tenaga yang tinggi, mesti bahannya pun besar. Betul? Macam kereta lah kan, kereta. Kalau kereta yang 3000 cc, dia punya top dia tinggi tak? Tinggi lah kan? Mana dia punya enjin cc 3000 cc dapat tenaga yang kuat lah, boleh pergi laju. Itu teori material. Tetapi bila Syekh tu bagi tahu kepada Albert Einstein, sebenarnya kuasa yang paling besar siapa? Allah. Allah siapa? Al-Aziz, Al-Qawi,
al-matin. Kan? Allah itu yang kekuatan yang sebenarnya. Maka kecilkan benda. Dengan arti kata kecilkan diri kita. Akui bahawa diri kita ini lemah. Kita tak berkuasa. Kita memerlukan pertolongan Allah, ya. Lam yalid wa qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala perkara. Ya. Jadi Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Maka tenaga yang paling kuat adalah siapa? Allah. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, siapa yang menggerakkan Nabi tadi? Subhanallazi siapa? Subhanallazi itu siapa? Allah, kan? Asra bi abdihi, yang menggerakkan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul tak betul? Dari segi logiknya, kekuatan jasad nak bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun balik, kita perlu berapa tadi? 100,000 tahun dan 2 bulan. Tetapi dengan kuasa Allah yang maha besar, 100,000 tahun dan 2 bulan berlaku dalam tempoh berapa? 10 saat. Nampak tak nampak tu? Boleh faham? Ustaz Hafiz? Tak faham ni? Saya punya cameraman. Ya. Jadi penutupnya, penutup rahsianya. Ini dah, Ustaz dah tengok jam dah, lebih masa ni, dah nak ngantuk tidur dah. Okey, penutupnya ialah rahsia masa itu letak dalam surah Al-Asr. Ya, apa Allah firman? Siapa yang nak dapat keluasan masa tadi, ya, bukan keluasan waktu ya, waktu takkan luas, waktu akan kekal begitu. Tetapi masa yang akan luas. Demi masa, kata Allah. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzi na'amanu. Ingat tu, syarat pertama. Ingat syarat pertama untuk mendapat kekuatan penguasaan masa, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzi, yang pertama amanu, yang beriman. Beriman bahawa Allah yang maha kuasa, maha kuat, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mesti beramal dengan amal soleh. Kan? Kemudian apa? Wa tawasau bil haqqi, berpesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr. Sebenarnya dua ni, yang wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, maksudnya apa? Adalah dakwah. Apa dia? Dakwah kepada guru-guru. Pasti dengar betul-betul. Ya. Anda semua guru-guru pasti, termasuklah semua guru-guru yang mengajar, Anda sebenarnya telah mendapat rahsia bagi masa. Ya, di penutup ni last ni, tak cerita panjang lah, sebelah ngantuk kan. Tengok ni whiteboard ni. Ni penutup, last. Tengok ya. Seorang guru pasti, ya, dia kalau nak semayang zuhur, katalah ambil masa 10 minit. Betul tak? Contoh. Boleh faham tak? Seorang guru pasti, ataupun mana-mana guru lah, dia nak semayang, dia kena ambil masa 10 minit. Berapa pahala dia dapat? Berapa pahala dia dapat? 1 pahala. Boleh? Dia cerita semayang seorang ni. Ya. Seorang guru pasti ke, seorang ayah ke, macam itulah, tak kisahlah siapa-siapa pun. Ya, yang pertama syarat nak menguasai masa, kenapa? Illal ladzina amanu, kena beriman kepada Allah, kemudian kena beramal dengan amal saleh, dan yang ketiga ya, berdakwah. Ya, seorang guru semayang 10 minit dapat 1 pahala. Tetapi dengan 10 minit yang sama, dia dakwah, wahai anak-anak muridku sekalian, mari salat bersama saya. Katalah ada 5 orang murid dia. Okey? 5 orang murid, betul?
Berapa masa, berapa waktu yang dihabiskan untuk sembahyang zuhur tadi? Tetap 10 minit, betul? Tapi dia dapat berapa? 27 pahala. Ini satu pahala. Nampak tak? Nampak tak nampak? Faham ke tak faham ni? Dalam video nampak macam terbalik. Seorang guru sembahyang seorang, ambil masa berapa minit? 10 minit, betul? Dengan dia sembahyang seorang, dia dapat berapa? Satu pahala. Seorang guru, dia berdakwah, ajak anak murid. Dakwah tu mana memanggil, mengajak anak-anak murid sekalian, mari sembahyang dengan cikgu. Kata 5 orang anak murid dia datang sembahyang bersama, berjemaah. Masa yang dihabiskan untuk sembahyang zuhur berjemaah berapa minit? Tetap 10 minit. Tapi pahalanya ialah 27. Nak ceritanya, kalau cikgu ni tadi sembahyang sendiri, dia kena sembahyang 10 minit kali 27 kali, betul tak? 10 minit kali 27 kali bermakna 270 minit. Menyamai lebih kurang 2 jam, 240 minit, 240 jam, 4 jam. 240 minit mana 4 jam. Berapa minit tadi? 30 minit, 4 jam 30 minit. Faham tak? Kalau dia sembahyang seorang untuk dapat 27 pahala cikgu tadi, dia kena ulang sembahyang sebanyak 27 kali, didarab dengan setiap kali solat 10 minit, maknanya dia kena habiskan masa 4 jam 30 minit baru dapat 27 pahala. Nampak tak? Tetapi dengan berdakwah, mengajak anak muridnya, jom sembahyang sekali dengan cikgu, dia habiskan masa 10 minit tapi dia dapat 27 pahala. Nampak tak? Sepatutnya 270 minit. Dengan arti kata dia kena sembahyang 4 jam baru dapat pahala yang sama, berbanding dia hanya sembahyang 10 minit dapat 27 pahala. Inilah beza antara masa dan waktu. Sebab tu bila kita beriman kepada Allah, beramal saleh, cikgu-cikgu pasti yang ada mengajar anak murid, katalah anak murid ada 50 orang. Bayangkan, cikgu pasti balik rumah, dia sembahyang seorang pun, anak muridnya yang balik sembahyangkan ajaran guru tadi, guru tu tak pasal-pasal dapat 50 pahala percuma dalam tempoh 10 minit yang dia sembahyang tadi. Nampak tak? Itulah namanya masa. Korban 10 minit dapat 50 pahala. Sedangkan nak dapat 50 pahala, kita kena sembahyang 50 kali 10 minit, 500 waktu. 500 waktu, 50 minit, 500 minit. 500 minit cuba kira dah berapa jam dah tu? Agak-agak dekat 8 jam, betul tak? 8 jam baru kita dapat 50 pahala. 8 jam sembahyang berterusan baru dapat 50 pahala. Sedangkan anak murid yang 50 orang tadi sembahyang serentak semua 10 minit, ustazah dia dah dapat 50 pahala dalam masa 10 minit. Nampak tak? Inilah dia rahsia masa yang ramai orang tak nampak. Syarat dia mesti beriman kepada Allah, beramal soleh dan berdakwah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi, kerana dia berdakwah melalui kitabnya itu. Contohnya kitab hadis 40 sajalah kita ambil. Ya, dia sudah mati ketika umurnya 40 tahun, tetapi pahala amalnya sampai sekarang masuk ke dalam catatan amal seolah-olah dia masih hidup. Ya, waktunya telah habis, mana pada umur 40 tahun, tetapi masanya terus hidup sehingga sekarang. Boleh faham tak saya punya cerita teori ini? Itulah dia. Sebab tu cerita Isra Mi'raj ni nak ambil banyak sudut, terlalu banyak. Jadi kita ambil satu je. Itulah dia jambatan akhirat kita. Sebagai guru-guru pasti mengajarlah sungguh-sungguh anak-anak murid ini
Walaupun mungkin gaji kita kecil, tetapi pahala sangat besar. Sebab setiap anak murid kita yang balik semayang 5 waktu, kita dapat pahala percuma. Walaupun kita semayang zuhur hanya satu waktu itu 4 rakaat yang sama, tetapi kita dapat pahala berganda-ganda. Seumpama umur kita dilanjutkan sehingga beberapa jam, berapa ratus jam ke depan. Nampak tak? Jadi sekadar itu sajalah ya, perkongsian malam butuh ni. Nak suruh kira matematik, aduh ustaz, tak dapat otak saya nak jalan tengok ustaz ni kira tu. Tak kisahlah. Mudah-mudahan Allah beri faham kemudian lah, tak apa. Dengar dulu. Ya, dapat faham kemudian pun syukur. Ya, jadi syukur sekat dulu untuk apa? Tazkirah Isra Mi'raj, jambatan ke akhirat pada malam ni, mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahu alam. Serah pada moderator.